Salam sejahtera, anda sedang menonton Sekilas Fakta 7 April bersama saya, Prasad Michael. Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wan Jan menifatkan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dan pendahulunya Najib Razak sebagai dalang kepada ketidakstabilan politik negara. Katanya ini membawa kepada krisis politik yang sengaja dicipta semata-mata untuk menyelamatkan diri mereka daripada kes mahkamah. Dalam satu kenyataan, Wan Saiful terus mempertahankan Presidennya Muhyiddin Yassin yang digambarkannya sebagai negarawan apabila tampil memimpin negara ketika menghadapi krisis kesihatan, politik dan ekonomi. Kenyataan itu dikeluarkan selepas Ahmad Zahid menggesa pentadbiran Ismail Sabri Yaakob supaya membubarkan Majlis Pemulihan Negara MPN yang dikatakan gagal di bawah Muhyiddin. Pengerusi Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional itu kemudian terus menyasarkan kritikannya terhadap ahli Parlimen Bagan Datuk itu. Wan Saiful turut mempersoalkan jasa dan sumbangan Zahid terhadap negara selain sebagai dalang di sebalik 15 orang ahli Parlimen UMNO yang mengkhianati kerajaan sendiri. Dalam pada itu, dia turut membangkitkan isu perebutan kuasa di antara Zahid dan Ismail Sabri yang juga naib Presiden UMNO dan sering memberi tekanan kepada Perdana Menteri itu. Dalam kenyataannya, Wan Saiful turut menggesa supaya bekas timbalan Perdana Menteri itu bersara daripada politik agar kestabilan dapat dikembalikan kepada negara. Amanah hari ini menolak tawaran Anwar Musa untuk bertemu pemimpin protes kenaikan harga bagi mencari penyelesaian kepada krisis harga barang. Sebaliknya, Ahli Jawatan Kuasa Pusat Faiz Fadzil mengulangi 3 tuntutan parti itu kepada Anwar yang mengetuai pasukan khas menangani inflasi. Kami menolak untuk mengadakan sebarang pertemuan empat mata. Kami telah membuat tuntutan, 3 tuntutan, iaitu untuk kembalikan subsidi ke atas semua makanan asas yang telah diberikan subsidi, hapuskan AT ke atas semua barang makanan import, dan yang ketiga kami tuntut adakan satu khas Parlimen supaya semua ahli-ahli Parlimen ini membincangkan tentang isu ini, dibahaskan apakah perajaan yang perlu dikeluarkan, apakah tindakan yang perlu diambil, dan tidak cukup dengan hanya bergantung pada jawatan jihad ini. Terdahulu, Anwar yang juga Menteri Komunikasi dan Multimedia telah menawarkan untuk bertemu dengan pemimpin bantahan kenaikan harga barang. Katanya dia bersedia mendengar idea dan cadangan bagi membantu menyelesaikan krisis inflasi yang sedang berlaku. Sementara itu, Adun Taman Templer Sani Hamzan memaklumkan rancangan parti itu untuk mengadakan satu lagi himpunan pada 16 Julai akan diteruskan. Dan insyaAllah kita akan meneruskan lagi usaha program-program himpunan, demonstrasi, flash mob yang sebagaimana saya sebutkan tadi, yang baru ini kita akan adakan pada 16 Julai ini. Saya kena bercakap soal berkaitan dengan 16 Julai ini. Jam 5.15 petang di seluruh parlimen yang terdapat dalam negara kita. Satu parlimen, satu flash mob kita akan adakan. Berita seterusnya, saksi pendakwaan dalam kes penyelewengan Syed Saddiq Abdul Rahman mengaku memberi keterangan kerana takut didakwa SPRM. Abdul Hanan Khairi yang juga anggota Pemuda Bersatu berkata demikian ketika disoal balas Peguam Bela Saddiq Gobind Singh Dio. Terdahulu, Gobind bertanya kepada Hanan mengenai berapa kali dia dipanggil ke pejabat SPRM untuk memberikan keterangan berhubung kes itu. Saksi tidak dapat memberikan angka yang tepat, namun memaklumkan dia dipanggil berkali-kali dan berasa takut SPRM akan mendakwanya di mahkamah untuk kes lain. Hanan memberitahu mahkamah bahawa SPRM juga telah mengarahkan siasatannya terhadap kenderaan jenis Volkswagen Passat yang dibelinya pada awal 2020. Katanya SPRM telah merampas kenderaan itu semasa siasatannya dan hanya mengembalikannya kira-kira setahun kemudian. Hanan turut mendakwa bahawa dia diperdaya untuk pergi ke ibu pejabat SPRM pada petang 4 Jun 2020 sebelum ditahan. Sementara itu, kata Hanan, dia turut bimbang akan isterinya kerana wanita itu juga pernah menjadi sasaran siasatan SPRM dan ditahan pada bulan yang sama. Saksi berkata, dia diberitahu oleh isterinya mengenai pengalamannya semasa dalam tahanan, termasuk diarah melucutkan pakaian oleh pegawai SPRM untuk pemeriksaan serta dimarahi dan ditendang kerusi semasa siasatan.
Menteri Sarawak Abdul Karim Rahman Hamzah menyifatkan Presiden PAS Abdul Hadi Awang sebagai seorang pemimpin yang cetek pemikiran. Ini selepas Hadi melabel mereka yang mendesak penguasaan bahasa Inggeris sebagai terperangkap dalam pemikiran zaman penjajah. Bercakap kepada portal Free Malaysia Today, Abdul Karim berkata, seseorang individu yang pandai berbahasa Inggeris tidak bermaksud mereka mempunyai pemikiran zaman penjajah. Naib Presiden Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu itu turut mempersoalkan adakah mereka yang mempelajari bahasa Arab turut mempunyai pemikiran penjajah. Abdul Karim yang juga Menteri Pelancongan Sarawak menasihatkan Hadi supaya tidak menjadi katak di bawah tempurung kerana agama Islam menggalakkan umatnya menuntut seberapa banyak ilmu yang boleh. Tambahnya juga, kenyataan itu bukan sesuatu yang mengejutkan kerana Hadi sebelum ini pernah meremehkan kaum Dayak pada 2009 apabila berkata hanya Dayak bercawat yang mengundi Barisan Nasional. Untuk rekod, bahasa Inggeris merupakan bahasa rasmi di Sarawak mengikut perlembagaan negeri. Semalam ahli Parlimen Marang itu menyelar pihak yang mengutamakan bahasa Inggeris sebagai mereka yang masih tidur dalam lamunan zaman penjajah yang telah memperhambakan mereka. Kita ke perkembangan berikutnya. Beberapa pakar ekonomi menjangkakan Bank Negara Malaysia akan menaikkan kadar asasnya sebanyak 25 mata lagi pada Rabu. Ini menjadikannya sebagai kenaikan berturut-turut pertama dalam tempoh lebih sedakat. Menurut laporan Reuters, langkah itu dibuat bagi mengekang inflasi, antaranya berpunca daripada kedudukan ringgit yang lebih lemah apabila Rizal Persekutuan Amerika Syarikat meningkat secara agresif. Berdasarkan tinjauan Reuters, melibatkan 22 ahli ekonomi antara 27 Jun hingga 1 Julai, mereka meramalkan kadar itu akan meningkat lagi sebanyak 25 mata asas kepada 2.25% dalam mesyuarat BNM pada 6 Julai ini. Kali terakhir BNM menaikkan kadar asas 2 kali berturut-turut ialah pada pertengahan 2010. Bagaimanapun Reuters melaporkan, BNM dijangka mengambil tindakan tersebut lebih perlahan dan beransur-ansur berbanding rakan setara lain di seluruh dunia. Sebilangan besar responden ahli ekonomi juga meramalkan kenaikan 25 mata asas lagi pada September kepada 2.5%. Inflasi Malaysia meningkat kepada 2.8% pada Mei berbanding 2.3% pada April. Ringgit pula susut pada suku lalu dan melemah hampir 6% setakat tahun ini sekaligus meningkatkan prospek tekanan inflasi yang diimport. Seterusnya ikuti kandungan berjenama yang dibawakan khas oleh We College. Sindiket penipuan pelaburan bermaharaja Leila menipu mangsa melalui aplikasi Telegram dengan menjanjikan pulangan 15 kali ganda dalam tempoh masa 3 jam. Ramai yang share dia punya profit lah, tunjuk dia bank in duit lah, dia tunjuk receipt, kemudian tunjuk profit yang dia dapat, semua tu lah. Saya tengok, ini macam menarik ni, ada pelaburan kan. Kemudian dia adalah, dalam tu ada tulis join 1,000 dapat 15,000. Dia ada table dia, list dia, join modal banyak ni untung berapa dalam masa 3 hingga 6 jam dia. Selain berkongsikan testimoni palsu, modus operandi sindiket adalah menyamar sebagai jurulatih pelaburan V College dengan tujuan memperdayakan mangsa untuk membuat pindahan wang. Saya tekan profil dia, lepas tu dia bawah tu ada link YouTube dan saya buka YouTube tu. Saya buka YouTube tu, kemudian nampaklah video-video Cik Elmi, BI Syariah punya ni lah, punya video-video kan. So saya baca saya dengar, saya ni betul lah ni. Takkan bohong kan. Dalam kes yang scammer ni, mereka memang betul memberi jaminan untuk mendapat pulangan pelaburan. Sedangkan pelajar-pelajar saya tahu bila kita melabur ni ada risikonya. Setiap perniagaan ada risikonya. Begitu juga dalam dunia pelaburan. Kerana bila kita melabur dalam syarikat. Jadi setiap perniagaan memang ada risikonya. Jadi ilmu tu perlu dibelajar. Helmi Kasim turut menasihati orang ramai agar tidak mencari jalan pintas dan melabur dengan membuta tuli tanpa ilmu asas tentang pelaburan. Di V College, kami tidak pernah
collect duit orang ramai untuk melabur on behalf. Itu tidak pernah berlaku kerana kami tidak pernah membuat skim. Kami hanya memberi pendidikan kepada orang ramai. Biasa kalau ada apa-apa kes jenayah yang kita laporkan, especially dalam kes-kes melibatkan contohnya pelaburan, penipuan pelaburan, apabila satu mangsa buat laporan polis, kita akan klasifikasikan report tersebut di bawah Seksyen 420, iaitu penipuan lah. Statistik yang dikemukakan oleh pihak polis menunjukkan jumlah kes penipuan pelaburan pada tahun 2021 adalah sebanyak 3,191. Manakala sebanyak 1,491 kes telah dilaporkan untuk 5 bulan pertama tahun 2022. Semak semula sebelum membuat apa-apa pelaburan dan tertipu dengan apa-apa scam. Kita ada semak mule nak menunjukkan adakah akaun-akaun tersebut pernah digunakan dalam penipuan. Keduanya sebelum nak berlabur, please semak dengan bank negara. Ada laman web bank negara yang menunjukkan bahawa adakah syarikat-syarikat tersebut mempunyai lesen untuk membuat pelaburan. Adakah pelaburan ini memang mendapat lesen kelulusan daripada SC? Ya, kalau tak ada lesen dan kelulusan pada SC, macam mana dia boleh buat pelaburan? Yang keempatnya pada saya, tuan-tuan dan puan-puan boleh juga semak dengan portal SSM. Last but not least, kita sebenarnya komersial ni kita ada talian 24 jam sebenarnya, ya, yang mana kita panggil Commercial Crime Response Center, ya. Nombor talian dia pun kita ada. Siapa-siapa rasa ragu-ragu dari segi apa-apa saja penipuan yang melibatkan atas talian dan sebagainya, boleh terus call. Kita ada pegawai kita yang akan bagi nasihat, akan buat semakan. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian saja daripada saya, Prasad Michael, untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.